dewasa ini dapat dilihat pelbagai perubahan dan perkembangan terhadap sumber teknologi moden seperti reka cipta berteknologi tinggi dan pelbagai bentuk inovasi yang telah dihasilkan. Perkara ini secara tidak langsung telah memberi impak yang signifikan terhadap kepesatan dunia dan telah membawa Malaysia ke alaf baru. Namun begitu, di sebalik kejayaan memodenkan teknologi untuk kemaslahatan masyarakat, masih juga terdapat segelintir individu yang menyalahgunakan kemudahan sedia ada ke arah yang negatif. Seorang lelaki berusia 33 tahun ditahan polis lepas didapati membuat satu kenyataan berbau penghinaan terhadap institusi Raja Johor di laman sosial Facebook. Tak khas untuk raja-raja seperti Her Majesty yang disebutkan tadi, peringkat kita belum sesuai. Pengumpulan data tertumpu kepada isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi seperti penggodaman secara haram atau hacking, penyebaran maklumat palsu dan agenda songsang, isu plagiarisme dan pornografi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aini Diana akan meneruskan kajian tentang permasalahan penyalahgunaan teknologi pada masa kini. Penyebaran maklumat palsu atau agenda songsang yang dikirakan semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini, terutamanya golongan orang tua dan remaja yang tidak asing lagi dengan penggunaan teknologi ini. Oleh hal yang demikian, golongan-golongan ini akan lebih terdedah dengan maklumat-maklumat palsu yang sering tersebar di dalam internet dan media sosial. Sebentar lagi, saya akan menemu ramah seorang pensyarah kanan dari Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, iaitu Dr. Ahmad Mohani bin Roslan, untuk sedikit sebanyak menyatakan pendapat beliau tentang permasalahan ini. Jadi pandangan saya tentang penyebaran berita palsu ni, kita pertama-tama sekali sebagai seorang manusia, apa-apa pun kita buat, kita kena verify kan, kita kena buktikan adakah benda itu betul ataupun benda itu palsu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilma inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah dah cakap kan, jangan kita ikut benda yang kita tak tahu kan? Sebab pendengaran kita, penglihatan kita dan juga hati kita, semua sekali itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Katalah benda yang kita sebarkan itu betul, okay, fine, tak apa, tapi dia tetap akan ada konsekuen lain. Contohnya dia mengaibkan orang kan, itu ada satu konsekuen yang tak baik juga. Tapi katalah benda itu palsu, akibat dia lagi besar. Okay? Pertama sekali kita telah menyebarkan satu penipuan kan, kita secara legally telah bersalah lah kan. Pertama, morally lagi satu kesalahan, kita telah menyebabkan satu kesalahan moral yang menyebabkan orang kecil hati. Di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Nanti masa kita di soal siasat lain, di hari mizan nanti, kamu telah menyebabkan satu kesalahan, satu penipuan ataupun satu fitnah kan. Jadi akibat daripada situ, orang ni telah mendapat akibatnya dan orang ni telah mendapat akibatnya, dan akhir sekali semua benda tu akan dikembalikan kepada kita balik. Ini pada pandangan saya lah. Saya punya pengalaman, saya biasa jumpa orang yang dia rasa dia nak betul dalam semua benda. Jadi katalah kita dapat kita kena ambil vaksin. So kerajaan kata kita kena ambil vaksin. Jadi ada orang cakap, oh vaksin ni boleh menyebabkan kita kena autism lah, vaksin ni boleh menyebabkan kita matilah dan sebagainya. Yang lagi kelakarnya, vaksin ni ada microchip kat dalam tu, so kita akan jadi zombie. Saya rasa macam come on lah kan. Sebagai seorang manusia, kita jangan cakap beyond our knowledge kan. The moment kita cakap beyond our knowledge, kita akan start meripik lah kan. Jadi kebanyakan orang yang macam ni selalu dia jadi champion in everything, tapi bila kita tengok sebenarnya dia ni tak siapa pun. Itulah, kita kena elakkan benda ni daripada berlaku. Kita kena jadi masyarakat yang bertanggungjawab, berilmu dan bertanggungjawab juga kan. Sebab bila kita ada ilmu, barulah kita boleh sampaikan maklumat yang betul, barulah kita boleh menghasilkan outcome ataupun akibat yang lebih baik lah kepada semua orang. Pada zaman kebesatan teknologi ini, penyalahgunaan teknologi sering saja berlaku dan sering hangat dibicarakan. Isu melayari laman web lucah atau juga dikenali sebagai pornografi merupakan salah satu contoh isu yang boleh dikaitkan dengan perkara tersebut. Hal ini kerana kemudahan teknologi yang semakin meningkat ini menyebabkan lebih ramai orang, terutamanya golongan belia, remaja dan juga kanak-kanak, untuk mengakses pautan-pautan tersebut. Tambahan pula, ianya memberi kesan yang negatif dalam perkembangan minda dan fizikal seseorang. Sehubungan dengan itu, persoalan yang pastinya berlegar dalam fikiran anda, apakah faktor-faktor yang mendorong berlakunya isu ini? Jadi,
Mari kita bertanyakan pendapat seorang pelajar dari Universiti Putra Malaysia. Bagi saya itu adalah satu isu yang menjadi satu persoalan besar atau satu permasalahan besar lah bagi remaja terutamanya. Dan sekarang kita juga turut membimbangkan kepada kanak-kanak yang berusia bawah daripada 12 tahun. Kerana mereka pun sekarang sudah terdedah dengan perkara tersebut. Mengapa masalah ini boleh berlaku? Yang paling utamanya adalah satu, seperti biasa, kurangnya pemantauan daripada ibu bapa. Pemantauan memang akan ada rasa, remaja-remaja akan rasa tidak senang kerana ibu bapa asyik tengok handphone mereka atau tengok history mereka. Tapi daripada cara tersebut, ibu bapa juga dapat melihat anak-anak mereka layari adakah ianya perkara yang bagus ataupun adakah perkara yang sebaliknya. Bagi saya itu satu faktor yang amat besar yang menjadi primar kepada mengapa ada masalah ini. Dan yang kedua adalah kurangnya didikan agama. Bukan saja kurang didikan agama daripada ibu bapa, namun kurangnya pengajaran ataupun kurangnya anak-anak ini mengambil pengajaran daripada didikan sendiri. Kerana ini menyalahkan agama ataupun ini menyalahkan ibu bapa. Kurang mendidikan agama itu tidaklah menjadi sewajarnya lah, kerana ibu bapa saya rasa sebahagian ataupun sebagainya majoriti daripada ibu bapa memang akan mengajar anak-anak mereka mengenai hal isu agama, tidak kira berkenaan tidak kira agama Islam ataupun agama Islam atau Buddha ataupun juga agama Hindu. Bagi saya mereka telah pun dididik, namun begitu kurangnya penghayatan daripada anak-anak itu sendiri. Jadi bagi saya itu faktor kedua yang terbesar yang menyebabkan masalah isu pornografi. Seterusnya bersama saya akan berkongsi tentang dapatan hasil kajian yang telah kami lakukan. Para responden kami berjumlah 50 orang dan majoritinya terdiri daripada golongan muda iaitu berusia 18 hingga 25 tahun. Soalan-soalan yang kami utarakan dalam soal selidik kami adalah berkaitan tentang 4 pernyataan masalah dan isu semasa tentang kajian kami. Tinjauan mendapati sebanyak 91% responden yang mengambil maklum dan mengambil tahu tentang isu penyalahgunaan teknologi di sekitar mereka. Media sosial yang kerap digunakan oleh para responden pula adalah WhatsApp, diikuti dengan Instagram, TikTok dan Facebook. Sebanyak 12% responden yang pernah mengalami masalah akaun media sosial mereka telah digodam oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu, laman media sosial yang kerap menyampaikan maklumat-maklumat palsu adalah Facebook dan WhatsApp. Para responden berpendapat bahawa antara faktor yang menyumbang kepada isu plagiarisme berlaku adalah disebabkan oleh sikap seseorang individu itu sendiri yang malas berfikir untuk mendapatkan idea baru kerana disebabkan oleh kekurangan masa serta kurang kesedaran tentang hak cipta sesuatu perkara. Majoriti responden berpendapat bahawa penggunaan teknologi kepada kanak-kanak bawah umur adalah tidak wajar kerana ianya memudaratkan dan mereka mudah terdedah kepada perkara-perkara yang tidak bermoral di internet. Malah, responden juga berasa tidak selesa jika terkeluarnya iklan atau video perkara-perkara yang tidak bermoral di skrin mereka semasa mereka sedang melayari internet. Kesimpulannya, berdasarkan pengebual dan kajian yang telah kami laksanakan, isu-isu tentang penyalahgunaan teknologi tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Sesungguhnya, ia perlu dititik beratkan supaya isu tentang penyebaran maklumat palsu, penggunaan secara haram serta isu pornografi dapat ditangani. Semakin tinggi tahap kemodenan sesebuah masyarakat, semakin rendah nilai agama, moral serta etika yang dipegang oleh seseorang individu. Ibu bapa, guru serta masyarakat perlu bertanggungjawab dan mengambil inisiatif untuk mengenal pasti isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi supaya anak-anak serta golongan muda dapat dibendung dan dilindungi daripada melakukan masalah penyalahgunaan teknologi. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.